Tumpuan dari negeri di bawah Bayu mengenai tindakan segera diambil tangani isu air di UMS. Perinciannya bersama Redwin Robin. Redwin, silakan. Ya, sahih. Beberapa tindakan segera diambil dalam usaha menangani isu air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Ini termasuk penggantian indikator tangki air R13 yang telah rosak. Indikator sedia ada di tangki R13 telah pun diganti dan pemasangan indikator digital yang telah ditempah menunggu penghantaran yang akan dipasang di tangki tersebut dalam sedikit masa lagi. Selain itu, UMS juga perlu memastikan agihan air dalam kawasan UMS dalam keadaan teratur dan baik. Datuk Syed bercakap dalam sidang media berkaitan isu air UMS di Kota Kinabalu. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri memaklumkan beberapa siri perbincangan diadakan antara Jabatan Air Negeri Sabah JANS dan pihak pengurusan UMS bagi memastikan masalah air di kampus tidak berlarutan. Kerja-kerja pemasangan paip di loji rawatan air LRA Telibung 2 Fasa 2 yang sedang giat dilaksana dijangka dapat menstabilkan bekalan air di kawasan Kota Kinabalu Utara termasuk UMS. Projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya menjelang awal Julai tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyerahkan 200 ekor lembu korban sempena sambutan Aidiladha kepada masjid dan surau di kawasan Parlimen Tuaran. Sumbangan lembu korban itu turut diberi kepada jabatan serta agensi persekutuan dan negeri selain pertubuhan bukan kerajaan NGO. Majlis penyerahan berlangsung di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah di Kampung Lok Batik, Tuaran. Ketika ditemui pemberita, Datuk Haji Ji berkata, ibadah korban bukan sahaja melambangkan ketaatan kepada Allah, malah menjadi medium memperkukuh semangat perpaduan, kesatuan dan budaya saling membantu dalam kalangan masyarakat. Kita berharap ianya bukan saja satu ibadah tetapi dapat memeriahkan lagi suasana korban di kampung masing-masing, di setiap masjid dan surau di Tuaran. Sementara itu, Pegawai Tabir Agama Jains Tuaran Muhammad Halimi Misbah berkata, sumbangan ini jelas mencerminkan keprihatinan kerajaan negeri dalam menyantuni rakyat. Hari terakhir, kami akan serah ada lagi baki dalam 13 ekor. Kemarin dalam 117 dan hari yang pertama itu dalam 71 ekor lah begitu. Alhamdulillah kami dapat laksanakan dengan sempurnanya. Bantuan pelbagai pihak yang dilaksana melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR berupaya meringankan beban rakyat. Ia sekaligus menyokong usaha menoktahkan kemiskinan bagi daerah dalam status miskin. Menurut Adun Telupin Datuk Johnny Bon J. Kurum, kehadiran pelbagai agensi ke daerah pedalaman mampu membantu mengubah landscape kehidupan rakyat. Pegawai-pegawai tertinggi supaya datang di daerah pendalaman di negeri Sabah ini supaya mendapat maklumat yang jelas secara bersemuka dan secara realiti di akar umbinya. Dan ini dapat memberi input kepada apa juga perancangan yang akan dibuat. Beliau ditemui pemberita dalam program Kasih Ihsan Madani IK4U ICU Sabah di Telupit. Program di bawah inisiatif Kesejahteraan Rakyat IKR ini dilaksana di kawasan terpilih bagi menyantuni penduduk berdaftar e-Kasih. Program tahunan yang dianjurkan oleh pihak Pejabat Pembangunan Negeri Sabah bersama dengan Bank Islam, Bank Muamalat dan juga Fama, mana kita akan memberikan sedikit sumbanganlah kepada wakil-wakil ataupun ketua isi rumah yang berstatus miskin dan miskin tegar. Kita harapkan program-program seperti ini kita dapat teruskan bekerjasama dengan pihak ICU. Seperti ini, program-program seperti ini dapat memberi impak ataupun manfaat yang besar artinya kepada penduduk setempat, terutama di kawasan-kawasan pedalaman lah. Program CSR dilaksana ICU Jabatan Perdana Menteri sejak 2018 sebagai inisiatif membantu golongan sasar dengan kerjasama rakan strategik.
Sementara itu, penerima bantuan program Kasih Ihsan Madani I-Care4U bersyukur dan berterima kasih atas sumbangan yang diterima. Ucapan terima kasih ini bukan saja saya mewakililah semua golongan yang kurang bernasib baik ini. Perhatian pihak kerajaan ini memang kami sangat-sangat bersyukur. Kebaikan dia adalah untuk membantu orang-orang kampung kurang kemampuan, dan juga program ini untuk Ikatan Kasih Mesra bersama rakyat. Rasa gembira lah. Dan terima kasih kepada program pada hari ini karena dapat membantu dan menolong. Dan saya berterima kasih juga kepada kerajaan sekarang, kerajaan Madani, juga dengan YB yang bertungkus lumus, memberi bantuan kepada orang-orang kampung. Seramai 180 penerima terdiri miskin dan miskin tegar yang berdaftar dengan IKASI menerima agihan daging berjumlah 700 kg sempena Hari Raya Aidiladha. Lebih 700 peserta menyertai larian dan ekspedisi motor lasak serta motor 4 roda di Pekan Kundasang Ranau. Program diadakan bagi memperingati peristiwa gempa bumi sedekat lalu. Program anjuran bersama Pejabat Daerah Ranau, Kinabalu UNESCO Global Geopark dan Mesila Volunteer Club melibatkan 3 kategori, iaitu kategori kanak-kanak 6 km, veteran dan terbuka 12 km. Acara pelepasan disempurnakan Timbalan Ketua Menteri, Dato' Sri Panglima Dr. Joakim Gunsalam yang juga Adun Kundasang. Satu, remembering all kita punya mangsa dan bencana itu. Dan pagi tadi kita nampak peserta yang sangat memberangsangkan, ramai peserta-peserta, even school children, Asiang primary school pun semua ikut serta untuk larian itu. Aktiviti tahunan ini bagi memberi kesedaran awam mengenai kepentingan menjaga keselamatan aktiviti pelancongan terutamanya di kawasan berisiko gempa bumi. Sebenarnya setiap tahun sejak 2016 hingga 2025 ini kita telah meraihkan aktiviti-aktiviti memperingati kejadian ini, termasuk juga untuk memperbaiki sistem keselamatan pergunungan dengan mengadakan latihan-latihan simulasi penyelamatan pada setiap 5 Jun pada 9 tahun yang lalu, dan kini tahun yang ke-10 kita meneruskannya. Gempa bumi berukuran 5.9 skala Richter pada 5 Jun 2015 mengorbankan 18 nyawa termasuk malim dan pendaki gunung Kinabalu. Baik, sekian perkongsian berita dari Sabah untuk petang ini, dan lebih banyak perkembangan semasa teruskan bersama dengan Sahih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, Redwin, terima kasih.